Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni Abang tak nak terkejar-kejar cerita perlahan-perlahan, slow-slow je. Jadi waktu tu Abang dapat komen, ada yang tanya, Bang, macam mana rasa biskut yang Abang jual? Lepas tu Abang struggle juga nak dapatkan rasa biskut tu sebab Abang ni jenis orang yang sedap dengan tak sedap. Dia ada dua perasa je, sama ada perasa sedap atau perasa tak sedap. Tapi Abang makan pelan-pelan biskut tu, Abang nak tahu dia punya rasa apa. Jadi kesimpulannya adalah ada rasa biskut, ada rasa coklat cair, ada rasa badam, rasa serentak. Itulah rasa dia. Lemak-lemak manis. Lebih kurang lah. Okey. Terima kasih kembali semula dengarkan cerita Abang. Hari ni Abang nak Abang nak sampaikan 3 cerita. Kadang-kadang bila berebut-rebut perkataan nak keluar, akan tersasul juga. Jadi 3 cerita ni adalah pengalaman daripada 3 orang yang berbeza. Abang tak nak buat sinopsis. Biarkan cerita tu berlalu satu demi satu. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama berlaku dekat Batu Pahat, Johor. Diceritakan kepada Abang oleh seorang kakak. Nama ni Kakak Mina. Kak Mina lah. Nama Abang dapat cerita ni melalui panggilan telefon. Dia telefon ke Abang. Dan kalau korang nak tahu, Kak Mina ni adalah anak orang yang famous. Kalau Abang sebut nama dia, memang semua orang tahu. Cerita dia macam ni. Pada satu hari, Kak Mina dapat telefon daripada keluarga dia di kampung, iaitu terletak dekat Batu Pahat lah keluarga dia, yang mengatakan anak buah dia yang duduk kampung, salah seorangnya meninggal dunia secara mengejut. Sebab katanya anak dia tengah buat kerja-kerja pembetulan rumah, tiba-tiba sesak nafas meninggal kat tempat kejadian. Jadi bila Kak Mina dapat cerita tu, dia sedih lah sebab itu adalah antara anak kakak dia dan juga anak-anak buah kesayangan dia. Dia ada ramai anak buah dan itu adalah anak buah dia lah. Anak buah kan bila meninggal, kita kalau sebagai pakcik-makcik sedih lah kan. Jadi Kak Mina ni daripada KL bergegaslah balik ke Batu Pahat. Anak buah dia meninggal pukul 12.30 hari kalau tak silap Abang pada waktu tu. Jadi Kak Mina tak balik seorang, dia balik dengan seorang lagi kakak dia. Dengan kata lain, kakak Kak Mina ni dengan anak buah dia ni diorang ni adalah adik-beradik satu bapa lain emak. Dengan kata lain, bapa Kak Mina ni kahwin ramai. Okey, jadi ini adalah adik-beradik anak kepada adik-beradik satu bapa lain mak. Tapi tetap dikira adik-beradik. Jadi bila dapat panggilan macam tu, gegaslah Kak Mina balik kampung, bawalah kakak dia lagi seorang balik kampung. Bila sampai dekat kampung, lebih kurang petang-petang lah macam tu, tapi jenazah tak sampai lagi. Katanya jenazah baru habis buat postmortem. Baru atau tengah buat postmortem macam tu lah. Jadi tunggulah diorang ni semua dekat rumah almarhum, iaitu rumah emak kepada si yang meninggal, kakak kepada Kak Mina. Jadi diorang tunggu ramai-ramai sambil-sambil baca Yasin, sambil-sambil berzikir, sedekahkan apa yang patut kepada jenazah. Tapi tak semena-mena diorang dapat panggilan, dapat informasi baru bahawa selepas jenazah habis buat postmortem, jenazah akan terus dibawa ke surau. Dan surau tu terletak dalam kampung yang sama. Dan urusan memandikan, urusan mengkafankan semua adalah dibuat di surau tu. Tapi pada waktu tu dah menginjak ke malam tau. Nak jadi cerita lagi, bila jenazah tu sampai ke surau itu, jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Jadi pada waktu itulah jenazah tu nak diuruskan, nak dimandikan, dikafankan. Tapi Kak Mina kata dia tak takut lah sebab yang meninggal tu anak buah dia. Tapi yang dia takut tu adalah, bukan takut tapi lebih lebih kepada risau. Seramlah. Sebabnya surau tu terletak sebelah dengan tanah perkuburan. Dengan kata lain, bila jenazah tu dah siap dikapankan, disolatkan, akan bawa terus ke perkuburan di sebelah surau, tanam dekat situ. Jadi bila jenazah tu pun diuruskan dan disiapkan, Kak Mina dan juga kakak yang tompang dia tadi,
sama-sama duduk di luar surau. Pada waktu tu, waktu isyak, diorang belum solat lagi waktu isyak. Jam menunjukkan dah melebihi pukul 12. Lepas tu kakak kepada Kak Mina ni, dia cakap dah dengan Kak Mina, dia nama dia kan dia sebagai Kak Julia lah. Kak Julia ni cakap dah dengan Mina ni, akak belum semayang lagi. Jadi sebelum semayang jenazah, akak rasa akak nak semayang dulu. Dia macam tu. Jadi surau tu penuh lah dengan orang. Penuh dengan orang. Tapi Kak Mina lupa nak beritahu pada kakak dia yang surau ni adalah surau lama. Dan boleh dikatakan orang kampung tu semua tahu surau ni adalah surau yang misteri. Bukan misteri ada hantu ke ada apa, tapi ialah dekat dengan kubur kan. Dah dekat dengan kubur, mungkinlah ada jin-jin Islam yang suka menumpang solat dekat surau tu. Sebab surau-surau lama selalunya dipunyai oleh orang-orang alim. Yang bangunkan surau tu orang-orang alim. Jadi jin-jin tu sukalah semayang dekat surau yang dibangunkan oleh orang-orang alim. Selalu macam tu lah kan yang kita dengar. Tapi Kak Mina lupa nak beritahu dekat kakak dia, Kak Julia ni, akak baik-baik kalau nak semayang dekat sini. Cumanya akak kena hati-hati kalau akak nampak apa-apa atau akak alami apa-apa peristiwa, akak buat bodoh je. Lagi peristiwa tu lagi besar, lagi kuat akak takbir. Patutnya dia nak bagi tahu macam tu. Tapi tak sempat nak beritahu. Kakak tu terus-terus dia tarik tangan Kak Mina, ajak Kak Mina pergi teman dia berwuduk. Abang nak cakap bercuci tangan, berwuduk. Jadi waktu tengah berwuduk tu, Kak Mina ni dah rasa dalam hati ada yang tak kena, sebab tempat wuduk tu memang berdekatan dengan tanah perkuburan. Boleh kata selangkah ke tanah perkuburan tu. Jadi dia dah rasa gundah gulana. Nak cakap ke tidak dengan Kak Julia ni yang surau ni berhantu? Nak cakap ke tidak? Tapi lepas dipikir-pikir 2-3 kali, tak payahlah dia cakap. Dia kata mungkin perasaan dia aja yang menyebabkan dia rasa gundah gulana. Tapi sebenarnya akak dia tak ada apa-apa pun. Akak dia sihat walafiat je kot. Agaknya lah dia kata. Jadi dia ambil keputusan tak naklah beritahu. Dia temanlah akak tu solat. Ambil semayang. Lepas dah ambil semayang, kakak tu pun pergilah masuk dalam surau. Pada waktu ni Kak Mina kata dia tak nak temankan kakak dia, sebab waktu tu dalam surau kosong. Jenazah tu ada dekat kawasan pemandian, pengurusan. Dia agak di ruang lain lah di dalam surau tu, bukan di kawasan perempuan. Jadi dah sudah tu Kak Julia pun masuk dekat dalam surau. Kak Mina kembali semula ke saudara mara yang tunggu dekat depan surau. Dia orang tak masuk dalam surau. Jadi berborak-boraklah Kak Mina tu dengan saudara mara yang lain. Tak sampai 10 minit, lebih kurang 5 minit, tiba-tiba Kak Julia lari keluar daripada surau dalam keadaan bertelekung lengkap. Maksudnya ada telekung, ada kainnya, menyengseng kaki Kak Julia tu, berlari ke arah orang ramai. Walaupun ramai orang, dia dah tak terfikir dah ada ramai orang. Okey. Lepas tu muka dah merah pucat, merah pucat-pucat lesi macam tu. Tanyalah Kak Mina, tanya, Kak Julia kenapa? Tadi kata nak solat, takkan tiba-tiba keluar daripada surau dalam keadaan tergopoh-gopoh, terkocoh-kocoh macam ni ya. Tapi walaupun Kak Julia tak bagi jawapan lagi, Kak Mina dah agak mesti kena dengki juga dekat Julia ni. Okey, lepas tu Kak Julia cakap, ikutkan hati aku nak balik terus ke rumah, nak balik KL malam ni juga. Naik terkejut perut aku dibuatnya. Yang saudara mara lain terkejutlah. Dah kenapa pula? Apa yang kau alami? Rupanya, kata Kak Julia ceritanya, waktu dia tengah solat, tengah-tengah di solat ni, dia nampak tabir tempat perempuan solat bergerak-gerak. Dia ingatkan mungkin angin, dia biarkan lagi. Lepas tu bila rakaat kedua tengok tabir tu bergerak lagi teruk, bergoyang-goyang tabir tu, walaupun tak ada angin. Dia seorang-seorang dekat dalam surau ni, yang lain semua kat luar surau. Uruskan jenazah dah satu lagi cerita. Kali ketiga, rakaat ketiga, itu paling teruk dia kena. Tiba-tiba tabir perempuan merapat dan bergulung, membentuk satu golongan yang besar. Bergulung lah, macam ada orang masuk dalam tu, gulung-gulung-gulung.
Kau boleh bayangkan masuk gulung, nampaklah macam besar lah, gulungan yang besar lah. Jadi Kak Julia dah tak fokus dah solat, tak habis solat angkat kain lari keluar daripada surau. Wah, yang meninggal tu anak buah dia. Dia kata kalau ikutkan hati malam ni juga nak balik KL, tapi disebabkan anak buah meninggal kan, tak adalah dia nak balik KL malam ni. Dah jadi macam tu, terpaksalah Kak Mina teman Kak Julia solat, tapi dia tak solat dekat tengah masjid, dia solat dekat perkarangan masjid lah, surau. Perkarangan surau tu jauh sikit daripada tanah perkuburan. Terpaksa teman dengan saudara mara yang lain. Tapi bila dah habis solat, barulah Kak Mina beritahu dekat Kak Julia, sebenarnya surau ni memang misteri. Ramai orang dah kena, setakat bergulung-gulung tabir perempuan tu memang biasa. Marahlah Kak Julia, lain kali beritahu dulu, bolehlah aku berhati-hati, sambil semayang sambil tutup mata, tak adalah rasa sangat. Jadi itu adalah cerita yang pertama tentang surau misteri dekat Batu Pahat Johor, dekat dengan kawasan kubur. Kalau siapa-siapa orang Batu Pahat boleh komen-komen. Kalau orang yang dah biasa ikuti cerita abang, mesti perasan suara abang hari ni agak tone down. Tahu tak kenapa? Sebab sekarang pukul 1.45 pagi. Tak adalah abang nak terjerit-jerit tengah malam. Jiran abang dah tidur, jiran sebelah pula pergi Istanbul. Tak dekat rumah. Jadi abang ada sebelah jiran, tapi siap baik ada budak rumah abang 2 orang tolong temankan. Cerita seram tengah-tengah malam, muncul lah tak ada bunyi anjing, kowe abang pun tak tukar warna. Jadi abang rasa dalam keadaan yang sihat walafiat sekarang ni. Okey. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 1999. Berlaku dekat hutan Lambiri Miri. Kalau abang salah betul kan Lambiri Miri. Nama tempat, nama hutan tu. Orang yang cerita ke abang ni namanya Ikram. Bukan nama sebenar, nama yang dicadangkan oleh penonton abang. Tapi sebelum abang mulakan cerita, lanjutkan cerita, Ikram ni minta abang gunakan nama dia sebab dia punya birthday bulan ni. Bukan Ikram yang minta, mak dia ke makcik dia yang mintakan, ke akak dia yang mintakan, lebih kurang lah. Jadi dia kata Ikram tu selalulah tengok cerita-cerita abang. Jadi ini abang nak ucapkan selamat hari jadi untuk Ikram. Moga panjang umur, murah rezeki. Saya ada ucapan lagi. Okey, teruskan Hutan Lambiri Miri berlaku tahun 99. Cerita ni best. Waktu tu dia kata Ikram dengan 4 lagi orang sahabat, 3 orang lagi sahabat dia. Dia orang ni pada tahun 99, umur lebih kurang 20-an. Dia orang bercadang nak pergi camping dekat dalam hutan tu, tidur satu malam dekat sana. Jadi dia orang pun siaplah macam-macam persiapan, habis semua dibawa makanan dalam tin, radio, selimut tebal, kemah, pokok kayu, unggun kayu, semualah. Dengan kata lain, persiapan lengkap untuk tidur dekat dalam hutan satu malam. Jadi seperti yang dijanjikan ni, diorang pun pergilah ramai-ramai naik Pajero ataupun Pajero 4 roda lah kalau tak silap abang. Bertolak daripada rumah masing-masing, daripada tempat diorang berkumpul ke dalam hutan tu, lebih kurang perjalanan memakan masa 1.5 jam. Jadi diorang bertolak lebih kurang pukul 6 pagi selepas solat subuh, sampai dekat kaki, dekat pintu hutan lebih kurang 7.30. Jadi diorang pun masuklah dekat dalam hutan tu, berjalanlah lagi ke dalam lebih kurang beberapa jam. Kalau tak silap abang, berjalan lebih kurang 2 jam nak ke dalam, ke tapak perkemahan tu. Jadi jalan tu tak telah rasa penat sangat, sebab bila dah lelaki ramai jalan-jalan kan, ramai-ramai jalan, bergurau senda, bertepuk tampar, jadi keadaan jadi meriah. Jadi perjalanan 2 jam tu dah tak terasa macam 2 jam, rasa macam 2 minit. Tiba-tiba dah lepas 2 jam, 7.30, 8.30, 8.30, 9.30, dekat pukul 10 lah, senang cerita. Sampailah dekat tapak perkemahan. Bila dah sampai tapak perkemahan tu, diorang bersih-bersihkan kalau kat tapak perkemahan, sebab diorang nak dirikan kemah. Jadi ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama, 2 orang dirikan kemah. Yang kedua adalah kumpulkan akar-akar kayu, pokok-pokok kayu, dia orang nak buat unggun kayu, nak buat makan, nak masak-masak. Jadi bila kerja tu dah buat segala macam kerja, tiba dah
petang lah waktu tu. Bila dah petang waktu tu, dua orang ditugaskan untuk pergi cari akar kayu. Sebabnya, apakah akar kayu pula? Kayu kering. Tunggul kayu, lebih kurang. Tujuannya adalah nak buat unggun api, nak buat masak-masak malam tu. Jadi dua orang lagi nyalakan unggun api dan juga masak-masak dalam menggunakan makanan-makanan dalam tin. Okey. Planningnya, cadangannya, diorang lepas kumpul-kumpul akar kayu, pokok kayu kering tu, diorang akan balik ke tapak perkhemahan, diorang akan masak-masak, diorang akan solat maghrib. Lepas solat maghrib, diorang akan balik tidurlah, teruskan aktiviti macam biasalah. Itulah dia punya cadangannya. Tapi cadangan tu berubah bila dua orang ni, Ikram dengan kawan dia, jalan-jalan dalam hutan sambil cari akar kayu. Kayu kering untuk buat unggun api. Tengah cari, berjalan, tiba-tiba kawan si Ikram jatuh selepas terlanggar satu tunggul kayu yang agak mencolok mata. Maksudnya agak besar lah tunggul kayu tu. Tak semena-mena kawan dia terus maki hamun tunggul kayu tu. Korang hajar tunggul kayu tu, lebih baik kau jadi tunggul kayu daripada kau jadi manusia menyusahkan orang. Macam tu lah lebih kurang kan. Dia maki hamun tunggul kayu. Tak sempat Ikram nak tutup mulut, nak bagi amaran jangan menyumpah-nyumpah dalam hutan kita ni, dalam hutan. Tak sempat, habis macam-macam maki hamun. Semua keluar. Dan yang paling last kali dia terkeluar apa? Ikutkan hati, aku ambil kapak, aku kapak tunggul ni, biar padan, kecil-kecil, senang aku nak bakar. Macam tu punya marah. Tak tahulah kenapa si kawan Ikram ni boleh marah macam tu. Mungkin sebab dia dah tersadung teruk sangat, kata Ikram. Tak apalah, sampai kakinya pun agak terhencut-hencut juga. Baliklah dia orang ke tempat perkemahan lepas bawa sebeban kayu, akar kayu yang nak dibuat unggun api tu. Jadi makanan pun dah masak, kayu-kayu pun dah dikumpulkan. Dia orang semua berempat pergilah ambil semayang. Bila dia orang ambil semayang dekat kawasan sungai yang berdekatan lah. Jadi dia orang lepas ambil semayang, dia orang pun nak semayang maghrib. Jadi bila dah ambil semayang, dia orang pun pergi ke tapak perkemahan, tunggu untuk azan maghrib yang keluar daripada handset daripada jam macam tu lah. Nak tunggu azan maghrib. Tengah nak tunggu azan maghrib, tiba-tiba kenapalah abang meremang lain macam. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba dalam celah-celah pokok, seorang nenek datang. Nenek tu, satu badan dia berbulu ke unggu-ungguan dan ke kelabu-kelabuan. Unggu-ungguan dan kelabu-kelabu sikit. Macam tu. Nenek tu satu badan berbulu sambil bawa tongkat. Bergerak ke arah diorang. Diorang dah tak boleh cakap, senyap. Senyap dah tak tahu nak baca apa, nak teringat apa. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua dah tak teringat. Tengok aja apa yang nenek tu buat. Nenek tu berjalan ke arah diorang. Dan nenek tu tenung setiap muka. Nenek tu tak bercakap dan tak menunjuk-nunjukkan tongkatnya. Dia cuma tengok setiap muka yang ada dekat situ. Muka Ikram dan kawan-kawan Ikram. Kenapa bumbung abang macam ada benda jatuh? Korang dengar tak? Pelik kan? Macam tu lah. Tapi kawai abang tak tukar warna. Okey, maksudnya selamat lagi. Jadi, bila dah selepas 2-3 minit nenek tu tenung dan dia orang ni membatu. Tak boleh buat apa-apa. Lepas tu, barulah nenek tu patah ke belakang, masuk semula ke dalam semak, ke dalam celah-celah pokok. Dah lepas waktu tu, memang tak tahu nak buat apa, barulah perasan. Baru dia orang perasan tiba-tiba, kalau tak silap abang lah kan, dia orang perasan yang dia orang dah membatu lebih kurang setengah jam memandang nenek tu. Dan cepat-cepat dia orang terus sembahyang maghrib dalam keadaan tak bercakap waktu tu, tak tahu nak cakap apa, dah masing-masing keliru. Dan terus sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib aja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
tiba-tiba kawasan tapak perkemahan dia orang dilanda ribut. Bukan hujan, tapi angin yang kuat gila. Dengan kemah-kemah terbalik, makanan yang sepatutnya dia orang makan terbalik, unggun api terpadam, sejadah tikar semua terpelanting. Kuat gila dengan pokok-pokok yang bergoyang-goyang. Pada waktu tu kata Ikram, dia orang tak fikir lain dan dia orang tak bercakap satu sama lain. Dia orang cuma capai apa yang perlu, apa yang penting aja, dan dia orang pun bergerak keluar daripada tapak perkemahan tu. Waktu dia orang keluar daripada tapak perkemahan tu, dia orang berpimpin tangan satu sama lain supaya tak ada yang hilang. Bila dah berpimpin tangan, jalan tak boleh nak laju, tapi jalan cubalah untuk laju. Ya Allah, meremang plan. Macam cerita ni. Bang, kau cerita apa bang sebenarnya bang? Seram macam ni. Jadi diorang berpimpin tangan dalam keadaan angin yang sangat kuat, sampaikan diorang punya pandangan tak berapa nak nampak. Tapi pada waktu tu, sepanjang perjalanan daripada tapak perkemahan nak ke tempat diorang punya kereta, lebih kurang 2 jam perjalanan, diorang dengar sepanjang jalan orang memaki hamun. Pergi kau daripada sini, budak cilaka, budak haram. Sepanjang perjalanan didengar suara orang-orang dewasa marah kat diorang. Tak nampak orangnya, cuma dengar suaranya. Pada masa yang sama dengar orang menjerit-jerit. Pada masa yang sama juga dengar pokok-pokok jatuh, berdebum. Diorang tak pandang belakang, diorang teruskan perjalanan. Tapi yang lebih menakutkan lagi, tiba-tiba dengar daripada belakang ada satu benda bergema, suara tebal yang bergema. Macam tu lah lebih kurang. Macam ada suatu makhluk duduk belakang dia orang, dan dia orang terberhenti, dan keempat-empat tu pandang ke belakang. Sekali yang dia orang nampak adalah api unggu yang besar. Keungguan yang besar, dan dia orang tahu itu adalah makhluk alam sebelah yang marah dengan dia orang. Tapi tak semua daripada 4 orang ni tahu apakah puncanya sebabnya makhluk alam sebelah marah. Tapi Ikram tahu ni mesti berpunca daripada kawan dia memaki hamun tunggul kayu tu. Mungkin pada pandangan kita nampak tunggul kayu, sebenarnya tuan puteri dia tengah melepak kat situ. Kena langgol atau kena maki. Memang kena masak lah kan lepas tu. Jadi diorang pun berpimpin tangan 2 jam perjalanan keluar daripada hutan tu. Bila sampai dekat keluar hutan, Alhamdulillah angin ribut tu pun hilang, dan diorang pun buat macam tak ada apa-apa berlaku, masuk dalam kereta terus balik rumah masing-masing. Malam tu tak jadi diorang nak pergi berkemah. Dengan kata lain, itu adalah pengalaman paling ngeri yang dialami oleh Ikram sepanjang perjalanan hidup dia. Dan itulah yang diceritakan kepada abang melalui email. Habis cerita kedua. Kalau cerita yang abang sampaikan serius ataupun melibatkan sesuatu kesan yang sangat mendalam, memang abang akan rasa bulu roma abang meremang. Lepas tu abang akan rasa gelisah. Dalam cerita yang kedua tadi, walaupun ceritanya ringkas, tapi abang tak tahu kenapa abang rasa gelisah bila abang sebut tentang nenek berbulu satu badan warna ungu dan kelabu. Ya, abang tak tahulah kenapa. Minta kita semua dilindungi Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maaf ya kalau penonton abang yang bukan Islam. Kadang-kadang abang ni, ialah abang orang Islam kan. Jadi kalau dalam keadaan gundah gulana, takut memang orang Islam ada bacaan dia sendiri. Orang Kristian pun ada, orang Buddha pun ada, orang Hindu pun ada bacaan-bacaan dia sendiri. Dan kalau kita gunakan dalam keadaan kita rasa takut. Okey. Okay. Tapi kalau korang dengar apa-apa, jangan risau, itu bukannya makhluk alam gaib, tapi budak rumah abang, teman abang. Sambil tengok-tengok handset, walaupun dah pukul, ya Allah ya Tuhan, dah pukul 2 dah. Okay. Gigih kan, esok abang kerja pagi ni. Okay, cerita yang ketiga berlaku pada tahun 1990 tentang seorang nenek yang digelar, dan namanya bukan nama sebenar, Nenek Mijah. Berlaku dekat Jempol Negeri Sembilan. Nenek Mijah ni pada tahun 1990 memang sangat terkenal sebagai seorang bidan yang dedikasi, seorang bidan yang berwibawa.
Ramai orang ambil dia untuk sambut kelahiran bayi. Memang pada waktu tu orang tak suka nak datang ke hospital sebab orang tak suka kerana orang takut jarum. Yang keduanya, kat hospital kan banyak gunting, banyak apa, benda-benda tajam yang menakutkan. Jadi kebanyakan ibu-ibu pada tahun 1990-an lebih rela beranak dekat rumah dengan bantuan jiran-jiran. Dan dekat Jempol pada waktu tu memang terkenal dengan seorang bidan mijah nama dia. Bidan ni memang banyak menyambut bayi. Tapi ada sesuatu yang ceritakan kat abang ni namanya Kisha, bukan nama sebenar. Kisha cerita kat abang ada sesuatu yang merubah pendirian bidan mijah ni. Dulu pada awal-awal tahun tu, bidan mijah ni memang sambut bayi. Tapi biasalah, seorang bidan yang sambut bayi, dia punya upah tu tak adalah tinggi sangat. Tapi keadaan berubah bila bidan mijah melanjutkan pekerjaan dia, bukan setakat menjadi bidan, tapi menjadi bidan yang menggugurkan kandungan. Jadi ramailah anak-anak dara sunti, bukanlah sunti, jadi ramailah orang yang datang jumpa dekat dia, terutama ibu-ibu muda yang mengandung luar nikah, yang nak gunakan hikmat dia untuk gugurkan kandungan baby dalam perut tu. Jadi pendapatan bidan mijah ni daripada sikit menjadi sangat banyak dan dia jadi sangat terkenal. Jadi bagi mengukuhkan lagi dia punya ilmu tu, dikatakan orang semua percaya ataupun fitnah kot, tapi abang lebih kepada percayalah, bidan mijah ni mengamalkan sesuatu ilmu. Dulu dia tak amalkan ilmu, tapi lepas dia jadi bidan menggugurkan kandungan tu, dia amalkan ilmu. Buktinya, banyak kali orang jumpa bidan mijah berada di dua tempat yang berbeza pada satu masa. Kalau jumpa dekat kebun, bidan mijah dia boleh bercakap. Tapi kalau jumpa dekat semak belakang rumah, bidan mijah dah tak bercakap. Jadi mungkin satu bidan mijah, satu lagi bukan bidan mijah. Mungkin adalah jermaan je. Okey, hantu raya lah lebih kurang Jadi Kisha cerita pada satu hari, dia kata dia balik daripada mengaji, pada satu malam dia balik daripada mengaji dan dia perlu melintas depan rumah bidan mijah. Kisha bukan seorang waktu tu, dia dengan kawan-kawan dia. Okay. Ada berlaku sesuatu peristiwa yang dia tak boleh nak lupakan sampai sekarang. Sewaktu dia melalui depan rumah bidan mijah, tiba-tiba Kisha nampak sesuatu yang pelik. Di bawah rumah bidan mijah, penuh dengan budak-budak yang lebih kurang umur 3 tahun. Berlari-lari di bawah rumah. Bukan seorang, tapi lebih kurang 50 orang macam tu. Kebanyakan budak-budak tu warna kulit dia kebiru-biruan. Sama ada yang Kisha nampak ni toyol ataupun baby yang digugurkan tadi. Sebab setiap baby yang meninggal mestilah dilahirkan dengan korin. Anak-anak kalau tak tahu korin, minta mak ayah terangkan ni pakcik pun tak boleh nak terangkan kat sini, jadi macam dokumentari agama tentang asal-usul jin macam tu. Jadi waktu Kisha dengan kawan-kawan dia lalu depan rumah bidan mijah, dia orang terberhenti. Kenapa ada budak banyak sangat dekat rumah bidan mijah? Berlari-lari. Pada waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Dia orang baru balik pada mengaji kan. Banyak. Sampaikan dia orang berhenti, tengah tolak basikal berhenti, tengok dekat rumah bidan mijah ni apa kali budak ramai-ramai. Waktu tu tak terfikir langsung yang itu bukannya bidan mijah. Salah. Waktu tu tak fikir langsung itu adalah bukan budak-budak. Mungkin budak-budak alam sebelah. Tapi diorang pun teruskan perjalanan. Bila dia tengok budak-budak tu tak nampak lah macam budak-budak yang menakutkan. Cuma warna kulit dia lah macam kebiru-biruan sikit. Okey, dia pun balik rumah. Kisha ceritakan benda ni pada mak dia. Mak dia pun cakap, jangan, tak baik lah mengata bidan tu. Bidan tu banyak jasanya pada kampung kita, kata. Tapi malam tu waktu Kisha tengah buat kerja sekolah, dia kata lepas makan, dia dengar mak dia bercerita dengan bapa dia tentang apa yang Kisha nampak budak-budak. Dan waktu tu Kisha pasang telinga, rupanya bapa dia pernah juga nampak bidan mijah bawa kereta. Waktu tu bidan mijah dah ada kereta, pendapatan dah besar kan, Proton Saga.
Dia nampak bidan mijah bawa kereta, tapi dekat tempat duduk belakang banyak budak-budak botak. Budak-budak kecil, lebih kurang 1-2 tahun macam tu. Jadi bila nyambung cerita ni, mungkinlah budak-budak yang dinampak oleh Kisha dan juga budak-budak yang dinampak oleh bapa Kisha adalah budak-budak yang sama. Sama ada itu adalah toyol ataupun budak-budak yang digugurkan. Tapi dekat kampung tu tak pula terjadi kecurian. Tak adalah duit yang hilang. Tapi itulah yang dia nampak. Dan sejak daripada tu hebohlah. Bidan mijah memang membela. Tapi tak tahulah bila jiran-jiran tanya, bidan mijah tak jawab ya, tak jawab tak. Sampai akhir kematian dia, bidan mijah bila ditanya dengan benda ni, dia akan senyum je. Dia pun tak bagi jawapan. Jadi bila tak bagi jawapan macam tu lagi, orang kita kan lagi senanglah bersangka lain macam. Jadi waktu bidan mijah dah meninggal, dan sebelum bidan mijah meninggal ada juga beberapa orang yang datang. Bidan mijah ni tak ada anak tau, dan dia tak beranak pun, dia tak kahwin pun tak pasti, tapi dia tak beranak lah, dia tak ada anak. Jadi sewaktu dia dah umur hujung-hujung usia tu, ramai juga yang datang dekat rumah bidan mijah nak melawat, nak apa. Tapi setiap kali dia orang datang masuk rumah bidan mijah, dia orang boleh rasa ada banyak mata yang memerhatikan dari sudut-sudut rumah, terutama di kawasan atas alang-alang rumah. Macam tu. Pandang aja. Ramai, bukan seorang, ramai. Tapi bidan mijah dah pun meninggal dunia, dan sampai sekarang tak tahu sama ada benda tu betul atau tidak. Tapi kes bidan mijah, orang gunakan hikmat dia untuk menggugurkan baby, memang satu jempol terkenal. Satu jempol tahu. Jadi jomlah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk bidan mijah. Moga-moga amalannya diterima dan dia dimasukkan di tempat di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang rasa ini adalah video paling slow, paling dia punya pergerakan suara abang tu paling seru abang cerita. Harap-harap tak adalah yang boring. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, abang ucapkan terima kasih pada yang dah mengantar cerita, yang dah membeli t-shirt uniform abang, dan juga yang membeli biskut kesayangan abang. Abang memang itulah biskut kesayangan abang, selain tat nenas mak abang buat. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.